Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. So mati sekali lagi kita bertemu bakal sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita untuk kita berdiskusi lagi tentang umrah ini. Jadi pada kali ini saya ingin membawa tuan-tuan kepada satu lagi diskusi tentang tawaf wada. Sebab perkara ini, tawaf wada ini, kadang-kadang bila kita tidak memandang serius tentang tawaf wada ini, maka tidak semena-mena kita kena dam, ya. Jadi kita kena tahu apa itu tawaf wada. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ada, kita memahami bahawa ada satu lagi perbuatan apabila kita nak meninggalkan Mekah dan sebagainya, maka kita kena melakukan tawaf wada itu. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada itu ialah tawaf selamat tinggal untuk memuliakan Baitullahil Haram bagi mereka yang ada tiga syaratnya. Kena tawaf wada ini ada tiga syaratnya, iaitu mereka yang ingin meninggalkan Mekah lebih 2 mahalah, iaitu lebih kurang 1 kilometer walau untuk sementara waktu. Maknanya kita nak meninggalkan Mekah itu lebih 2 mahalah walaupun kita balik-balik, walaupun sementara waktu. Kita balik-balik, contohnya kita pergi pagi, kita balik petang, malam dan sebagainya. Saya kiranya melebihi pada 2 mahalah, maka kita kena buat tawaf wada. Yang kedua, kembali ke mukimnya walaupun kurang 2 mahalah. Dia nak balik ke tempat asalnya, ya. Kalau kita nak balik ke Malaysia lebih 2 mahalah, nak pergi ke Madinah lebih 2 mahalah. Tapi mereka yang nak balik ke mukimnya walaupun kurang 2 mahalah, tetap kena buat tawaf wada. Apatah lagi kita yang pergi melebihi 2 mahalah, nak balik ke Malaysia ataupun nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Bermukim di luar tanah haram lebih 4 hari, mereka bukan tawaf wada. Dia nak bermukim di luar lebih pada 4 hari, ya. Mana meninggalkan Mekah itu, meninggalkan Baitullahil Haram itu lebih pada 4 hari, ya. Maka dia juga kena tawaf wada. So 3 syarat ini yang menyebabkan seseorang itu dikenakan tawaf wada itu. Hukum tawaf wada adalah wajib. Wajib tawaf wada ini, jika menepati syarat-syaratnya, maka wajib seorang itu melakukan tawaf wada. Meninggalkan tawaf wada, wajib bayar dam. Tinggalkan, kita wajib bayar dam. Meninggalkan tawaf wada dengan sengaja adalah berdosa. Jangan sesengaja, pasal ni kita terus meninggalkan tawaf wada, maka hukumnya adalah berdosa. Siapakah orang-orang yang dikecualikan daripada tawaf wada? Ya, yang dikecualikan tawaf wada, maknanya dia ni tak perlu buat tawaf wada, dia tidak berdosa dan tak kena dam. Satu, perempuan yang haid atau nifas, dia tak perlu buat tawaf wada. Perempuan yang didatangi darah istihadah dalam tempoh haidnya pun tak payah kena buat tawaf wada. Berpenyakit salasa baul, itu air kencing yang sentiasa menitis. Dia air kencing sentiasa menitis selalu, maka mereka juga dikecualikan dari tawaf wada. Orang luka darah mengalir, tidak dapat ditahan dan boleh menajiskan masjid. Mengalir darah dia, boleh menajiskan masjid, maka tak perlu buat tawaf wada. Orang yang takut pada orang yang zalim yang akan menzaliminya, ya, tak perlu buat tawaf wada. Orang yang takut ditinggalkan, dia takut nanti kalau dia pergi nanti dia kena tinggal, ya, begitunya, maka dia dikecualikan daripada tawaf wada. Orang yang takut pada peminta hutang sedangkan dia tidak upaya menjelaskan hutangnya, dia takut alung tunggu depan pintu penjara sebagainya, ya, hutang yang banyak, dia takut nanti orang tutup hutang, maka dia tak perlu buat tawaf wada itu. Orang yang takut pada sesuatu yang bahayakan dirinya, kehormatan maruah diri dan hartanya. Dia takut bahaya pada dirinya, kalau dia beritahu wada, bahaya pada dirinya, bahaya pada kehormatannya dan sebagainya, ya. Ada bahaya-bahaya yang mendatang, maka dia tidak
perlu melakukan tawaf wada itu. Orang yang tidak punya air atau debu untuk bersuci, tak ada air, tak ada debu, ya, maka dia nak masuk ke masjid sana, ya, nak melakukan tawaf wada, maka dia tak perlu buat tawaf wada. Orang yang dipaksa tinggalkan tawaf wada kecemasan dan darurat, contohnya dijangkakan nak balik pukul 11 pagi. Jadi perancangan dia mungkin nak pergi buat tawaf wada pukul 8. Tiba-tiba dia beritahu pukul 8.30 dia nak bergerak. Jadi tak sempat dia buat tawaf wada, ya, maka dia boleh meninggalkan tawaf wada tersebut. Kerana dia terpaksa untuk pergi meninggalkan Mekah itu, atau meninggalkan tanah haram Mekah itu. Lain-lain yang dikecualikan bertawaf wada ini ialah orang yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur, disebabkan sakit tua dan tidak mampu duduk atas kursi roda. Tak mampu, dia sakit uzur, kursi roda pun tak boleh, dia usung pun tak boleh, naik kursi roda pun dia mabuk, pening, nak pingsan sebagainya pun dikecualikan daripada tawaf wada itu. Orang yang mendapat rawatan di pusat rawatan rapi dan berjadual, jemaah ni ada rawatan rapi, ya, rawatan berjadual, kena pergi sekian jam, kena pergi sekian, maka dia juga dikecualikan daripada tawaf wada itu, ya. Kadang-kadang orang tidak waras, kadang-kadang dia on okey, kadang-kadang off tak okey, maka dikecualikan daripada tawaf wada. Petugas yang kerap masuk kota Mekah kerana beri perkhidmatan kepada jemaah haji, contohnya pekerja pos, sentiasa ulang-alik, kejap ke Jeddah, kejap ke masuk Mekah, keluar balik. Mereka ini kerana mereka ini menjalankan perkhidmatan dan sebagainya, maka mereka dikecualikan daripada tawaf wada itu. Jemaah haji dan umrah yang tergolong golongan high risk, yang tidak dikenal pasti oleh pihak perubatan, di mana tidak dapat sembuh. High risk, dia tak ada harapan sembuh, dia sakit dan sebagainya, maka kita pun tidak membebankan dia untuk membuat tawaf wada itu. Jadi kita pergi daripada hotel kita buat tawaf wada, tak perlulah kita pakai ihram, tak perlu pula pergi mikat di tanah halal, masuk balik buat tawaf wada. Tawaf wada cukup dengan pakaian kita yang biasa kita gunakan untuk solat, pakai jubah dan sebagainya. Kita melakukan tawaf, kita berniat sahaja aku mengerjakan tawaf wada kerana tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Kita buatlah tawaf wada dengan syarat-syarat sah tawaf yang telah kita sebutkan sebelum ini. Selepas kita melakukan tujuh pusingan tadi, ya, tujuh pusingan tadi, maka apa yang kita boleh buat? Selepas kita buat tujuh, maka kita boleh melakukan solat sunat tawaf dan berdoa selepasnya di Masjid Haram. Lepas kita buat tawaf, kita boleh buat sembahyang sunat tawaf, ya, dan berdoa. Kita boleh berdoa di multazam sekiranya kita berkesempatan, mengucap hajat aswad jika kita berkesempatan, ya. Tunai solat sunat musafir atau safar, kita boleh solat sunat musafir. Kemudian tunaikan solat fardu sekiranya bila telah lakukan azan, atau Bilal sedang lakukan azan. Kita sedang tawaf, kita bersolat sunat, tiba-tiba Bilal azan. Maka kita boleh menunggu untuk bersama-sama solat jemaah bersama imam. Selepas kita solat bersama imam, kita segera meninggalkan Masjidil Haram. Itu. Bergambar atau mengambil gambar dalam keadaan cepat, walaupun begitu tak digalakkan. Selepas dia tawaf, dia solat semua, kemudian nak bergambar, mungkin sekeping dua, maka perbuatan itu dibolehkan sekarang, cuma tidak digalakkan untuk dibuat, ya, begitu. Kemudian selepas tawaf wada, di penginapan atau hotel, apa yang boleh kita buat? Kita boleh makan dan minum di hotel, kita boleh qada hajat, kita boleh menyalin tukar pakaian, boleh zikir, baca Quran, boleh ambil beg dan sebagainya, boleh cari isteri saudara kita yang hilang, boleh tidur dalam bilik penginapan. Ini muzakarah yang baru, sebab mungkin lambat lagi nak keluar dari Mekah, maka dia boleh tidur di bilik penginapan sementara menunggu bas atau kereta datang. Mengangkat barang yang hendak dibawa bersamanya, dia boleh angkat daripada bilik tu ke bawah sebagainya.
Melawat saudara yang sakit di hospital dan klinik bagi kes kecemasan, boleh melawat. Sebarang urusan yang berkaitan dengan perjalanan, sama ada di Jeddah dan sebagainya, ada urusan perjalanan sebagainya, maka dia boleh buat, Bersedekah ketika menunggu kenderaan di penginapan. Boleh bersedekah sementara menunggu kenderaan. Maksudnya waktu dia menunggu kenderaan, tiba-tiba mungkin dia nak bagi duit 10 riyal dekat penjaga hotel yang kemas bilik sebagainya di penginapan, maka dia boleh lakukan begitu, Membayar dam, boleh bayar dam sebelum nak tinggalkan, boleh bayar dam, tetapi sebaiknya kita bayar dam itu sebelum kita melakukan tawaf wada itu. Bagi mereka yang uzur syar'i, contohnya wanita yang haid dan sebagainya, mereka tak boleh buat tawaf wada. Tetapi digalakkan mereka itu pergi ke hadapan Masjidil Haram, berdoa di situ, untuk berdoa di situ. Maknanya boleh pergi ke dataran Masjidil Haram, boleh berdoa menghadap Masjidil Haram. Boleh digalakkan begitu, Tidak digalakkan bersedekah di dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke hotel. Boleh bersedekah sambil lalu saja. Maknanya kalau kita nak bersedekah, kita sambil lalu saja, kita boleh bagi sedekah, tetapi kita bukan mencari-cari untuk membeli sedekah, begitulah. Tidak digalakkan dalam perjalanan pulang daripada tawaf wada jemaah membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan, seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain tudung dan sebagainya. Tak digalakkanlah tuan-tuan, Tidak digalakkan. Bukan makna kalau tuan-tuan beli itu batal tawaf wada, mana tidak digalakkan, untuk beli begitu, Tidak digalakkan bergambar atau mengambil gambar semasa dalam perjalanan pulang. Keluar dari masjid, nak pergi ke hotel, kita gambar sana, gambar sini. Kalau dulu tak boleh, sekarang tidak digalakkan saja, tuan-tuan. Kemudian, kita melengah-lengahkan sampai tawaf wada. Lepas tawaf wada habis, kita melengah-lengahkan, singgah sana, singgah sini, dan sebagainya. Walaupun dia tidak membatalkan tawaf wada, tapi mengikut muzakarah yang baru, kita tak galakkan lah. Tak galakkan sebab tujuan tawaf wada, kita nak segera balik berkemas dan nak meninggalkan Masjidil Haram. Telah diputuskan di dalam perkeliling ibadah bilangan 5 tahun 2018, musim haji 1439 Hijrah, tempoh kita berada dalam Masjidil Haram itu ialah 20 minit selepas kita melakukan tawaf wada. Melainkan ada uzur-uzur syar'i yang lain lah, Gitu. Seandainya jemaah tadi dia pulang ke hotel, sementara menunggu kenderaan, dia melakukan persetubuhan suami isteri, maka persetubuhan itu dia dianggap telah membatalkan tawaf wada tersebut. Jadi kalau dia kesempatan, dia kena ulang balik, kalau tidak dia kena bayar dam. Sebab persetubuhan itu dia tidak ada kaitan langsung dengan bukan uruh bagi orang yang bermusafir, bukan keperluan musafir, Jadi kalau dia bersetubuh, maka dia telah membatalkan tawaf wada'nya itu. Wajib tinggalkan Mekah. Mana kita kena tinggalkan tanah haram Mekah itu 8 jam pada hari biasa. 8 jam pada hari biasa. Perkiraan 8 jam itu dikira kita keluar saja daripada hotel kita berjalan, kita buat semua, dan bila kita sampai balik ke hotel, maka baru dikira bermulanya 8 jam nak kena meninggalkan Mekah itu. Maka kita keluar, untuk kita balik, jejak saya kita balik itu, maka dikira bermulalah 8 jam untuk meninggalkan tanah haram Mekah. Kemudian seandainya dalam perjalanan dia balik tadi tiba-tiba berlaku penangguhan penerbangan, delay flight dan sebagainya, maka tempoh uruhnya ialah selama 24 jam. Mana 24 jam itu tak perlulah dia nak ulang balik tawaf wada dan sebagainya. Dia kekal di hotel dan sebagainya, sehinggalah dia bergerak meninggalkan
tanah haram Mekah itu. Seandainya delay, maka tempoh urusnya ialah 24 jam. Apakah dam yang akan dikenakan seandainya kita meninggalkan tawaf wada? Maka damnya ialah dam tertib dan takdir, iaitu sembelih 1 ekor kambing atau 1/7 daripada unta, lembu dan sebagainya. Sembelih seekor kambing. Itu turutan ikut tertibnya ya. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa 10 hari. 3 hari semasa mengerjakan haji atau umrah, 7 hari bila pulang ke mukimnya. Jadi dah nak balik. Dan nak balik pula, mana ada sempat lagi 3 hari. Ya, 3 hari di semasa di mengerjakan umrah, 7 hari di tanah air, tak sempat dia. Kemudian jika tidak mampu, bersedekah sebanyak 10 cupak. Maknanya pilihan, dia bukan pilihan, dia tertib, buat dulu seekor kambing. Tak mampu, bawa puasa. Tak mampu, baru 10 cupak makanan sasi, bukan 10 cupak dulu, dia mesti atas dulu. Jadi dam tertib dan takdir ini bagi tawaf wada ini, ya, maka kena diselesaikan. Yang boleh diselesaikan sebelum kita meninggalkan tanah Mekah itu, baik dam-dam yang lain sebagainya, kita selesaikan seberapa segera. Kerana dam-dam ini yang contohnya dam-dam yang biasa kena bayar di tanah haram Mekah, melainkan dam ihsan saja. Dam ihsan jika tidak sempat, maka boleh dibayar di tanah air sendiri atau masa kita di Madinah dan sebagainya. Tetapi dam-dam lain hendaklah diselesaikan di tanah haram Mekah. Jadi agak panjang juga tentang tawaf wada ini, tetapi secara ilmiah saja kita katakan begitu supaya kita lebih faham. Yang penting kita tahu 3 syarat tadi untuk melakukan tawaf wada itu, di mana seorang kena tawaf wada dengan 3 syarat yang awal tadi. Kemudian kita tahu apa yang patut kita buat, apa yang tak boleh buat, apa yang sekarang telah berubah sikap hukumnya. Kalau dulu tak boleh buat, sekarang tak digalakkan saja, macam bergambar dan sebagainya itu ya. Jadi tak digalakkan saja. Kalau dulu bergambar ni tak boleh. Bersedekah, kalau kita bersedekah mencari-cari, kita sedekah dalam masjid haram tak boleh. Sekarang boleh, boleh bersedekah dalam masjid haram, boleh, tetapi waktu kita balik kita bersedekah tak boleh tercari-cari. Itu kita kena faham betul-betul tentang tawaf wada ini, patang larang di dalam tawaf wada itu. Itu belum lagi kita buat tawaf dan sebagainya, tetap kena patuhi syarat-syarat sah tawaf itu. Jadi itulah seperti selalu tentang tawaf wada yang agak panjang kalau nak bincangkan. Kadang-kadang kita kena mentelaah balik buku-buku, dan saya syorkan dapatkan balik fatwa-fatwa terbaru tentang tawaf wada, kerana hukumnya berubah ya. Yang saya sebutkan tadi banyak berubah daripada hukum-hukum yang lalu. Jadi kalau yang terbaiknya kita updatekan balik tentang manasik umrah ini, fiqh umrah contemporary ini, supaya kita tahu perkembangan semasa tentang hukum. Jadi itu saja daripada saya tentang tawaf wada. InsyaAllah kita bertemu pada diskusi yang lain. InsyaAllah tuan-tuan semoga dapat ilmu walaupun tak semana pun, apatah lagi daripada saya yang mungkin kurang ilmu, tapi kita sekadar berkongsi diskusi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.